Sistem vernacular ini berfungsi juga adalah sama dengan tarikh penubuhan Penang Frisco 21 Oktober. Bulan Oktober. Oh. Tahun tu berbeza lah. Tahun ni berbeza lah. 18, 16, kita 19, 23. Banyak sejarah berlapis lah Pulau Pinang. Betul, kan? Pulau Pinang terlalu banyak sejarah. Jadi, ceritakan sedikit tentang sistem kereta vernacular ni. Apa yang unik tentang kereta vernacular Bukit Bendera? Terima kasih kepada Terence pada hari ini dan slot Selamat Pagi Malaysia yang bagi ruang pada kita mempromosikan sambutan 100 tahun vernacular Bukit Bendera. Okey, kalau kita lihat sejarah vernacular sehingga ke hari ini kita mempunyai 3 generasi vernacular. Kalau imbas kembali kepada zaman awal, idea dia tercetus pada tahun 1897, Terence. Daripada 3 orang penduduk British pada waktu itu, mereka bagi idea untuk adakan satu landasan dan kereta api di Bukit Bendera. Siap pada tahun 1906. Tetapi kereta api percubaan itu gagallah beroperasi sebab dia menggunakan enjin warp. Tak cukup kekuatan untuk membawa penumpang lah menggunakan kereta api tersebut. Jadi pada tahun 1909, projek kereta api ini dimulakan semula oleh seorang jurutera daripada kereta api negeri-negeri Melayu Bersekutulah, A.R. Johnson. So, mulakan semula pada tahun 1923, siap dibina dan dibuka secara tidak rasmi pada 21 Oktober 1923. Secara rasminya buka pada 1 Januari 1924. Yang itu dirasmikan oleh Gubernur Negeri Selat pada waktu itulah. Jadi generasi pertama ini daripada 1923 sehingga ke 1977. Lebih kurang tempoh 50 tahun, 54 tahun lah. So dia boleh membawa kapasiti pada waktu itu dengan 28 penumpang dan mengambil masa daripada kaki bukit ke puncak bukit sekitar 30 minit. Seterusnya pada 1977 kita menukar gerabak daripada yang pertama, yang generasi pertama menggunakan kayu, tertukar kepada gerabak merah. Mungkin Terence berpeluang untuk naik dan merasai vernacular tersebut. Yang itu kita ganti pada tahun 1977 sehingga 2010. Berwarna merah dan menggunakan kipas dan pintu automatik lah. Kalau yang generasi pertama open air. Open air. Kayu. So, tengok tak pernah naik. Saya pun memang tak berpeluang. Yang merah pun saya tak berpeluang. Oh, merah pun tak berpeluang. Merah yang pun muda lah. Muda lagi. And then yang seterusnya kita hentikan operasi pada bulan Februari 2010 untuk generasi kedua. Kita tutup sementara landasan. Sebab kalau untuk generasi pertama dan generasi kedua ini, landasan dia ada pertukaran. Maksud dia untuk sampai ke puncak Bukit Bendera itu daripada kaki bukit perlu berhenti di stesen tengah lah kita panggil. Untuk tukar gerabak, kena turun, naik gerabak seterusnya untuk naik ke atas. Tapi untuk generasi ketiga ini kita menambah baik untuk sistem landasan tu dengan satu sistem tanpa henti. Maksudnya daripada bawah sampai ke atas dengan membawa pengunjung sekitar 100 penumpang dalam satu masa dan hanya mengambil masa sekitar 5 hingga 6 minit. Beza yang amat ketara lah. Kalau zaman dulu ini arus teknologi berubah. So yang itu sejarah vernacular 3 generasi. Okay, Azad, sekarang ni Bukit Bendera memang terkenal sebagai pusat peranginan dan tempat beriadah untuk orang Penang. Ada ramai yang mereka tak naik pun kereta vernacular. Mereka pakat terjah, semua naik. Gunakan jalan yang disediakan. Ini saya tak boleh kata mendaki lah sebab dah ada jalan tar kan. Jadi masih ada jalan heritage. Masih ada. Yang tu mencabar sikit. Yang lebih aktif akan gunakan jalan heritage. Tapi pada ketika itu, tahun 1906, apakah kepentingan Bukit Bendera pada ketika itu? Kenapa diadakan kereta vernacular? Kepentingan dia kita sebenarnya dengan adanya vernacular ini dia memberi satu memberi kemudahan, meningkatkan kemudahan sosioekonomi lah. Dia memberi manfaat kepada penduduk Bukit Bendera. Kalau dulu naik kaki, ada yang melalui jalan jeep, tetapi ada yang orang panggil tunda dulu ya untuk naik ke Bukit Bendera. Dengan ada vernacular ini
kita memberi sosioekonomi itu berkembanglah di Bukit Bendera dan juga kawasan sekitarnya di Air Hitam, di Air Putih. So yang mana peniaga-peniaga di Astaka Bukit Bendera sehingga hari ini pun merupakan penduduk Bukit Bendera yang asal daripada generasi ke satu generasi lah. So ada kepentingan funicular ni untuk memberi kemudahan kepada pekerja, pengunjung untuk naik ke atas puncak Bukit Bendera. Jadi seterusnya untuk para penonton Saat Pagi Malaysia, apakah yang akan dijayakan nanti pada 21 hari bulan Oktober bersempena dengan ulang tahun ke-100 sistem vernacular ini? Okey, tarikh tadi macam Terence sebut 21 Oktober 1923, kita sampai ke 21 Oktober 2023 100 tahun. Tetapi kita mengambil peluang sepanjang tahun untuk kita meraihkan sambutan inilah. Kita merancang pelbagai program. Ada juga yang kita telah laksanakan. Sebagai contoh, kalau saya boleh kongsi dengan Terence, kita lancarkan tiket fast lane edisi khas. Yang ini mungkin boleh dijadikan sebagai kolektif item untuk pengunjung. Jadi kita juga telah memberi label pin 100 years kepada pengunjung yang lahir pada 21 hari bulan setiap bulan sepanjang tahun, antara Januari sampai Disember, yang datang ke Bukit Bendera pada 21 hari bulan setiap bulan. Menarik. So kita beri kepada pengunjung. Kemudian kita juga membalut funicular wrap lah dengan tema 100 tahun lah. Kemudian yang baru-baru ini kita melancarkan buku The Great Hill, A Short History of Penang Hill yang dilancarkan oleh Ketua Menteri pada 28 Februari yang lalu lah. Yang ini menceritakan tentang sejarah awal Bukit Bendera, sejarah funicular Bukit Bendera, dan ini merupakan satu buku yang kita telah terbitkan. InsyaAllah dalam tahun ini kita merancang lagi 2 buku akan dikeluarkan, dan juga kita akan ada pameran bergerak di pusat membeli belah. Kita ada pendidik, bagi sektor pendidikan kita akan beri webinar, akan ada taklimat, dan kita ada acara utama setiap tahun, Penang Hill Festival, Trash Free Hill, Penang Hill Heritage Forest Salon ni. Kita akan bertemakan sambutan 100 tahun inilah. Banyak program yang menarik akan dilaksanakan dan diadakan pada tahun ini. Baik, terima kasih Azad kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia, dan selamat berjaya dalam penganjuran ulang tahun yang istimewa ini ke-100 bersempena dengan penubuhan sistem vernacular yang tertua di Asia Tenggara, iaitu sistem vernacular di Bukit Bendera. Kalau ingin merasai sendiri khazanah sejarah ini, datanglah ke Pulau Pinang dan mencuba sistem vernacular generasi ketiga yang telah pun dimodernkan, tapi efeknya sama, kesannya sama. Anda akan naik bukit yang antara bukit paling cantik di seluruh Pulau Pinang untuk menikmati pemandangan yang sangat indah. Baik, dengan itu sebelum melakukan sebarang aktiviti pada hujung minggu ini, kita semak dulu keadaan cuaca bersama rakan-rakan kita.